Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So kita buka kelas pada pagi ini secara atas talian dengan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Baik pelajar, so hari ini kita akan meneruskan lagi teori yang berkaitan dengan perkembangan kejaya. Minggu lepas kita sudah berbincang tentang teori super iaitu teori perkembangan kejaya. Teori super ni agak menyeluruh dan dia berfokus kepada konsep Kediri, dan di mana dalam konsep Kediri itu dia akan berkembang mengikut kita punya persekitaran dan penglibatan kita melalui maklumat yang kita terima dan juga yang dikatakan sebagai penglibatan kita, pengalaman kita lah dalam bidang berkejaya. Dan saya percaya pelajar-pelajar juga lihat apabila kita berkongsi dengan pelajar-pelajar kawan-kawan kita yang telah ada pengalaman kerja, jadi dia banyak benda yang dia belajar sebenarnya di tempat kerja. Dan kita lihat bahawa komunikasi kemahiran yang paling penting dalam membina konsep Kediri itu adalah komunikasi tadi itulah. So komunikasi itu dia akan belajar bahawa manusia ni memang dia unik kan. So unik, cara pendekatan dia pun agak berbeza. Pendekatan kita untuk berkomunikasi dengan golongan umur yang berbeza jadi pun berbeza. Jadi komunikasi ini ada satu elemen penting di dalam perhubungan manusia dan juga sama ada sebagai rakan dan juga rakan sekerja. Ada kadang-kadang kita perlu sedikit bertegas apabila kita dilantik, diberi amanah sebagai ketua. Jadi konsep Kediri ini boleh terbentuk melalui maklumat-maklumat yang kita terima dan persekitaran kita lah. Jadi kita akan membentuk konsep Kediri itu agar kita sentiasa berkembang. Dan kita sedar bahawa kita sahaja bukan seorang, bila kita sahaja bukan seorang pekerja, tapi kita juga adalah seorang anak, ada tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Apabila kita masuk dalam bidang di universiti, kita juga ada tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, seorang rakan, seorang rakyat Malaysia. Jadi setiap peranan yang kita mainkan itu dia ada tugasan-tugasan yang perlu kita lakukan mengikut peringkat umur lah. So bila kita dah masuk nanti dalam bidang pekerjaan, kita akan diberi tugasan ataupun diberi sebagai amanah ataupun diberi sebagai jawatan. Jadi jawatan itu amanah. Jadi kita ada tugasan-tugasan yang perlu kita lakukan dalam setiap pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita dilantik sebagai supervisor, jadi kita ada tanggungjawab kita dengan bos kita, kita ada tanggungjawab kita. Jadi oleh itu kita kena faham apakah tanggungjawab kita, dan bila kita faham tanggungjawab kita secara sepanjang hayat, ini adalah perkembangan kita. So perkembangan manusia itu dia tidak lain dengan perkembangan kejaya. Itu maksudnya dengan tugasan lah. So apabila kita semakin diberi banyak tugasan dan tanggungjawab, maka kita punya peranan akan juga bertambah. Okay, dan dia juga berkembang bila berkembangnya tugasan, bila berkembangnya amanah yang diberi. Jadi kita cuba mengadaptasi yang dipanggil compromise dengan apa yang ada dengan diri kita, dengan pasangan kita, maka dia akan mengembangkan konsep diri kita hingga menuju yang apa yang dikatakan oleh teori super ialah kematangan kerja tadi. Okay? Kematangan kejaya tadi. Jadi kematangan kejaya itu berasaskan kepada maklumat dan juga kefahaman kita yang jelas tentang peranan dan tugas kita sebagai bukan sahaja sebagai seorang pekerja, tapi juga kita seorang ibu, kalau kita dah ada anak, kita sebagai seorang isteri, kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi peranan-peranan itu yang kita faham itu, perkembangan itu, dia dalam membentuk konsep diri kita sebagai seorang manusia, tetapi kita banyak peranan. Okey, itu yang dibincang oleh teori super. So hari ini ada satu lagi teori perkembangan kejaya yang sebenarnya teori Gisbert ni dia datang dulu daripada teori super. Jadi teori Gisbert dia datang dulu. Jadi bila teori Donald Super melihat teori Gisbert ni ada benda yang perlu diperkembangkan, maka wujudlah teori super. So kita akan pergi hari ni kepada teori Gisbert, Gisbert. Dan kita lihat siapa Gisbert ni So hari ni kita cikgu share sikit slide. So baik, hari ini kita akan berbincang dengan teori Gisbert Gisbert teori. Dan teori ini agak kira memudahkan supaya awak boleh nampak macam mana kita nak lihat daripada situasi yang sebenar So Gisbert ni dia juga teori yang dikatakan sebagai career development theory lah, teori perkembangan kejaya.
Dan banyak buku-buku yang diterbitkan oleh Gisbert. Ini antara buku-buku dia lah. The Ineffective Soldier, The Gisbert, The Illusion of Economic Stability, The Medical Triangle, Earth Service Research. Adanya kita lihat Gisbert ni banyak bidang yang diceburi ya. Dan kita tengok ni. Ini sikit-sikit lah latar belakang Gisbert. Dia bermula pada dia lahir pada 1911 hingga 2002. Kalau kita tengok dia lebih awal daripada Superman. Jadi dia born pada 30 April 1911 di New York City where he grew up just a few blocks from the university. Gisbert was born in New York City, the son of prominent Rabbi Louis Gisbert and the former Adelaide, Kazakhstan. Di bapa dia adalah orang yang terkenal dalam sebagai former Adelaide, Kazakhstan. Okay. Apa yang menarik tentang Gisbert ni dia ada PhD di Columbia University tahun 1992 dan 35. Okey, Gisbert ni sebenarnya dia telah menghasilkan 179 buku dan beribu-ribu artikel. Gisbert suka menulis. Pertama, buku-buku yang popular yang pernah dihasilkan oleh Gisbert ni seperti History of the Economic Thought. Dia bercerita tentang bagaimana sejarah perkembangan ekonomi itu sendiri. Labor economy, ekonomi buruh ataupun pekerja, industrial organization, race and economy, bagaimana bangsa dan juga ekonomi, autobiography and biography, and health economy. Maknanya kalau kita tengok, Gisbert ni sebenarnya dia banyak fokus pengkajian dia dan penulisan dia berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita lihat apa kaitan ekonomi dengan pekerjaan, dia sangat berkait rapat. Kalau kita tengok perkembangan kita, kenapa kita perlu bekerja, kenapa hari ini orang bekerja, salah satu sebabnya adalah kerana ingin lebih faktor ekonomi, iaitu faktor keuangan. Jadi bagaimana ekonomi itu berkembang, dan bila ekonomi itu berkembang, sebenarnya dia berkembang secara ekonomi juga. Kita tengok bila ekonomi itu berkembang, dia memberi kesan kepada sosial dan juga psikologi, dan teknologi. Contoh kita lihat negara-negara yang mundur, kalau kita tengok negara-negara miskin yang memang kita tengok dia tidak membangun ekonomi, tidak berkembang, jadi sosial dia juga terganggu. Jadi pekerjaan dia pun tidak meluas, jadi dia tak nampak ekonomi dia tak nak. Bila sesuatu ekonomi tu merundum ataupun menguncup ataupun dia tidak ada dikategorikan sebagai negara maju, jadi kita lihat kebanyakan negara-negara yang mundur ini atau negara miskin ini, kita lihat dia tidak ada peluang pekerjaan dan dia sosial dia pun tidak begitu bagus kan. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang menyebabkan sebab ekonomi tidak berkembang, jadi dia akan mempengaruhi kejayaan seseorang itu. Itu sebab kita lihat bahawa perkembangan ekonomi sesebuah negara itu banyak mempengaruhi perkembangan dari segi sosial, politik, teknologi dan juga perkembangan kerjaya untuk rakyat dia. Jadi kita sekarang berdepan dengan yang dipanggil sebagai lambakan siswaza yang menganggur. Dulu dipanggil istilah penganggur yang terhormat lah, yang ada pendidikan tetapi tidak ada pekerjaan. Itu sebab Malaysia sebenarnya kalau kita lihat dia ada satu khusus khas di universiti yang kebanyakan universiti perlu ambil oleh studentnya adalah keusahawanan. Sebab kita tak nak jadikan pelajar ini sebagai career seeker, mencari kerja, tetapi kita nak siswaza kita apabila keluar di universiti dia menjadi sebagai career creator, maksudnya pencipta kejayaan. So kita kena bina satu konsep kediri kalau mengikut teori super, iaitu kita perlu membina yang dipanggil sebagai kepribadian keusahawanan itu. Dan ia sangat berkaitan dengan ekonomi. Jadi Gisbert ni bila dia mengkaji ekonomi, dia melihat bahawa perkembangan kejayaan itu penting kerana kita nak melahirkan suatu masyarakat yang mana bukan mencari kerja semata-mata, tetapi satu masyarakat atau satu individu yang boleh mencipta kejayaan. Dan apabila dia mencipta kejayaan, membina seorang usahawan, jadi ekonomi kita akan terus berkembang. Sebab kita menjadi penyumbang, bukan penerima lah. Maksudnya kita sebagai pencipta, sebab kita penerima. Jadi kita bukan pengguna semata-mata, tapi kita juga sebagai pencipta. Jadi kita yang melaksana. Jadi bila kita pencipta, bagi produk-produk kita itu kita akan jualkan di luar negara, jadi kita jadi pencipta. Dan inilah dilihat sebagai Gisbert perlu dilihat daripada kecil lagi. Pada zaman kanak-kanak lagi kita perlu kenal potensi kita agar dapat dikembangkan. Sebab kita ni kalau kita nak jadi pakar, kita kena fokus satu bidang. Sebab manusia mustahil akan jadi pakar dalam banyak bidang. Mustahil sebab dengan masa dan kapasiti kita yang tidak kapasiti kita sebagai manusia, jadi kita tak boleh
berjaya ataupun jadi pakar dalam banyak bidang. Jadi kita mesti fokus kita punya apa ni orang kata mula-mula dengan fantasi kita. Nanti kita akan pergi step, lepas tu bila kita pergi fantasi kita, kita pergi agak fasa yang dipanggil fasa yang dikata bila panggil fasa, lepas tu kita akan pergi fasa tentatif. Fasa tentatif, lepas tu akhirnya fasa yang dipanggil fasa realistik. Dan fasa-fasa ni ada pula sub-sub fasa dia. Jadi kita boleh lihat bahawa bagaimana kita perlu mengenal diri kita supaya kita boleh fokus dalam bidang kita dan akhirnya kita menghasilkan produk ataupun kita dapat mengembangkan kerjaya kita. So dalam keadaan ini ekonomi kita akan berkembang apabila masyarakat kita melahirkan modal insan itu sendiri. Itu sebab Malaysia pernah pada zaman pentadbiran Pak Lah kita menggunakan istilah modal insan. Kenapa kita nak kata modal insan? Sebab kita nak menjadikan manusia itu sebagai modal. Maksudnya apa? Manusia itu perlu diberi macam dibajai, diberikan suntikan-suntikan semangat agar ia dapat berkembang dan dapat beri dengan idea-idea yang ada itu dia boleh menyembang dan akan mengembangkan idea ni dan mengembangkan kerjaya ni dan dia beri manfaat kepada orang lain. Sebab negara kita tak ramai. Kalau kita lihat Malaysia ni negara dia kecil berbanding negara-negara lain. Jadi bagaimana kita nak bersaing dengan negara-negara luar, kita kena tengok negara-negara seperti Singapura yang kecil tetapi kenapa dia gah? Kenapa kalau di Asia dia antara ekonomi yang paling bagus? Kalau kita tengok sendiri, kalau kita tengok sendiri Israel, walaupun negara dia kecil, kenapa dia boleh berkembang hingga boleh menjajah dan hari ini dia boleh mempengaruhi Amerika untuk menyokong dia. Kenapa? Sebab dia membangunkan modal insan tadi itu. So modal insan ni apa? Kaitan dia dengan modal insan dengan pekerjaan. Maknanya dia kena fokus apa yang diminat untuk dikembangkan agar memberi manfaat bukan saja pada diri dia tapi kepada masyarakat dan juga kepada negara. Jadi kita kena fokus kepada perkembangan dia pada peringkat kanak-kanak lagi. Baik. Jadi pemilihan kerjaya adalah satu proses perkembangan yang bermula dia katakan dia adalah satu proses yang sangat kembang. Satu proses yang lama sebenarnya dan dia mengambil masa lebih daripada 10 tahun. Perkembangan kerjaya tu pemilihan kerjaya itu ada satu proses perkembangan yang sebenarnya mengambil masa yang sangat panjang, lebih daripada 10 tahun. Jadi career development is a long term process, adalah satu proses jangka masa yang lama. So bila kata dia adalah satu proses yang lama, maknanya dia tidak boleh ke terbelakang sepatutnya. Dia perlu ke hadapan, meningkat. Sepatutnya begitulah. Jadi dia perlukan buat kita adaptasi dengan situasi dan proses itu akan sentiasa berkesinambungan. Berterusan dan berkesinambungan. Dan dia sentiasa perlu adaptasi. Jadi, the process of career selection will end when there is a compromise between interest, ability, value with opportunity that are self-sufficient and the job requirement. Maknanya proses perkembangan atau pemilihan kerjaya ini dikatakan akan berakhir apabila dia sudah ada compromise ni, maknanya sudah ada keserasian di antara minat dia, keupayaan dia, nilai yang dipegang, peluang-peluang tadi dengan pemilihan kerja. Jadi dia akan proses pemilihan itu akan berhenti namun perkembangan kerjaya akan diteruskan. Pemilihan kerjaya mungkin berhenti tetapi perkembangan itu akan sentiasa berlaku. Itu sebab kalau kita tengok bila seseorang itu berhenti kerja, apa yang dia perlu cari? Dia perlu mencari legacy. Legacy itu penting. Mana dia tinggalkan legacy. Ada kalau dia sudah buka upaya perniagaan yang besar kerana minat dia dalam bidang perniagaan, bisnes, import ekspor, dia minat benda tu. Jadi bila dia dah sampai satu tahap yang dikatakan sebagai peringkat dah menurun, dah decline, okey, apa yang dia perlu tinggalkan adalah legacy. Jadi legacy yang ditinggalkan dia perlu ada menti-menti kalau penyanyi protege yang perlu dibina untuk mengembangkan dia. Dan inilah tugasan kita sebagai seorang kaunselor membantu klien mengembangkan potensi dia dan satu hari nanti apabila potensi dia sudah berkembang dia akan meninggalkan legacy itu. Dan itulah yang penting supaya kesinambungan proses perkembangan kerjaya untuk perkembangan ekonomi negara kita sebenarnya perlu ada kesinambungan itu. Okay. Mana career development is a long-term process, maksudnya dia melibatkan apa? Dia melibatkan pendidikan, kita punya matlamat, kita punya vision, kita punya nilai, kita punya minat, kita punya kemahiran. Jadi semua itu terangkum di dalam perkembangan kerjaya. So semua tadi itu iaitu education, vision dia masuk ke dalam kerjaya itu
Semua itu adunan sebagai kejayaan dan akhirnya dia berkembang. Maknanya bila dia berkembang ni pelajar, dia satu proses yang berterusan seumur hidup. Maknanya bukan berlaku saja di negara kita, dia akan mempengaruhi dengan negara lain. Jadi ini sangat penting. Bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi dia tidak lari daripada perkembangan individu itu sendiri, iaitu modal insan, iaitu dia sejajar dengan perkembangan kejayaan seseorang itu. Dengan kita memaksimumkan potensi yang manusia itu ada dengan meletakkan di tempat yang betul, iaitu diletakkan kepada kerja yang sesuai dengan individu tersebut. Itu yang dikatakan long term process tu. Okay. This research lead to the publication Occupational Choice and Approach to Gender Theory. Gisbert believes studying the privilege would reveal the process by which individuals choose career from early childhood to early adulthood. Apa maksud dekat sini? Okay, apa yang cuba dia disampaikan daripada research dia kat sini, dia cuba mengatakan bahawa kita apabila mempelajari tentang keistimewaan diri kita, apakah kekuatan kita, jadi dia akan membuatkan kita berkembang dalam proses kita memilih kejayaan tadi. Jadi kalau kita tengok mana-mana teori, dia tidak akan lari daripada asas ni, iaitu perkembangan modal insan itu sendiri. Maknanya kita kena kenal apa keistimewaan kita, apa keunikan kita, dan kita kena letak di tempat yang betul, iaitu pemilihan kejayaan itu perlulah letak di tempat betul harga ia daripada kanak-kanak hingga ke dewasa. Maksudnya dia ada peringkat-peringkat perkembangan tu. Jadi kita lihat tiga perkembangan kejayaan yang disusun oleh Gisbert. Gisbert kata ada tiga fasa utama, iaitu fantasi. Yang ini adalah bermula pada zaman kanak-kanak pada umur 0 hingga 11 tahun. So pada peringkat ini, kanak-kanak melihat kejayaan itu sebagai satu fantasi. Dia sebagai satu fantasi. Selepas itu, apabila masuk peringkat remaja, iaitu dikatakan umur 11 hingga 17, yang ini boleh dikatakan masuk sekolah menengah. Bila dah masuk peringkat sekolah rendah tentang sistem sekolah menengah, jadi kita lihat bahawa kanak-kanak ataupun individu itu telah masuk ke fasa tentatif. Okey, nanti kita akan lurai lebih dalam apa yang dimaksudkan dengan tentatif. And then the last process development itu, period dia adalah dipanggil satu fasa yang dipanggil realistik. Maksudnya tahun 17 hingga 20 dan ke atas lah. Maksudnya sebenarnya kalau kita tengok, ini adalah fasa daripada tertiary education ataupun ada yang habis SPM terus masuk dalam bidang pekerjaan. So dalam fasa ini, Gisbert kata ini telah masuk fasa yang dikatakan sebagai realistik. Fasa realistik. Okay, pertama sekali, fasa yang dikata sebagai fasa kanak-kanak. Yang ini berumur pada 0 hingga 11 tahun. Mana kan kita tengok bahawa kanak-kanak ini dia cuba mencerminkan perkembangan kejayaan melalui fantasi dan imajinasi. Okey? Macam mana yang dikatakan fantasi dan imajinasi? Melalui permainan tadi tu. Okey, cara dia bermain, dia cuba menjadi doktor, dia cuba meniru watak orang-orang dewasa menjadi polis, menjadi pendakwa, menjadi guru. Jadi dia melihat dia meniru aktiviti orang dewasa, dan dia cuba seolah-olah menjadi seperti doktor, polis. Jadi ini adalah salah satu yang dikatakan sebagai imajinasi dan peniruan. So peniruan dengan imajinasi kanak-kanak ini, kita panggil dia pada fasa ini adalah fasa fantasi. Bagaimana dia melihat kejayaan itu ke alam fantasi. So sama kanak-kanak. Itu sebab kanak-kanak tu kita boleh kita galakkan dia berfantasi dan berimajinasi. Sebab itu adalah satu langkah awal kanak-kanak berkembang. Salah satu kanak-kanak adalah dia suka berimajinasi, suka berfantasi. Jadi itu adalah salah satu kaedah kanak-kanak, bagaimana dia memperkembangkan potensi diri dia. Okey, dengan berfantasi, dengan cara meniru, menggayakan, berimajinasi tentang apa yang dilihat dalam dunia sebenar dia. Cuba bawa ke dalam dunia fantasi dan melalui permainan lah biasanya kita tengok kanak-kanak. Okey. Okey, kita tengok ni kanak-kanak dia lebih kepada fantasi, boleh jadi polis ke, dia jadi penyanyi ke, dia jadi pelakon, dia jadi guru, jadi dekat itu dia sentiasa fantasi lah. Okey. Dan apabila dia memasuki transisi ke sekolah menengah, jadi kita sudah lihat yang dia sudah masuk ke zaman kita katakan dia sudah masuk ke zaman tentatif. So tentatif ni maksudnya dia ada beberapa peringkat, dia ada 4 peringkat dekat situ, iaitu interest, capacity, value and transition. So kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi satu persatu.
Okey, apa yang dikatakan interest, capacity, value dan transition Okey, pertama sekali umur 11 hingga 17 iaitu sudah masuk ke transisi ke sekolah, katakan sekolah menengah, able to better focus on and recognize work requirement. There are 4 stage in the period. Yang pertama sekali kita panggil interest So apa yang dikatakan interest ni, dia sudah tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Contoh kita bagi satu kajian kes adalah yang paling mudah adalah seseorang ini dia tahu dia suka memasak dan dia tak suka menyanyi. Okey. Dia suka memasak, yang kita ambil yang paling mudah contoh. Dia suka memasak tapi dia tak suka kepada menyanyi, dia tak suka buat kerja-kerja yang macam kerja-kerja fizikal yang kuat. Jadi dia suka memasak. So dia tahu dia suka memasak. Kita ambil dulu. So zaman bila masuk fasa pertama, the first stage ni interest. Maksudnya dia kenal dulu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Okay, dia suka buat ni, dia suka buat ni, dia suka buat ni, dia tak suka buat ni, tak suka tu. So apabila zaman kanak-kanak, dia lebih kepada fantasi. Tapi apabila dia telah menerokai kehidupan dia dalam dunia dia, dia terlibat dengan berpengalaman, jadi dia sudah masuk satu peringkat yang dikata dia sudah mengenal. Dia sudah rasa tahu apa yang dia minat dan apa yang dia tak, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Dia dah ada macam suatu pengetahuan, dia sudah ada satu insting itu, naluri itu. Okey, yang ni aku suka, yang ni aku tak suka. Okey, bila dia dah menceburi, apabila dia dah ada pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Okey, dan seterusnya dia dah masuk ke peringkat capacity. Mana kan dia melihat bahawa dia bukan sahaja suka atau tidak, dia ada kebolehan dan kemahiran tersebut. Contohnya tadi, dia minat memasak kan. Dia minat masak, dia mula-mula dia suka tengok chef, mula-mula pada zaman fantasi, dia tengok kadang-kadang zaman fantasi, dia minat chef. Okey, dia minat chef, dia tengok chef dia rasa teruja, dia suka. Dan hari ni dia rasa dia suka masak. Dan apabila masuk capacity, dia rasa dia ada keupayaan untuk memasak tu. So bila mak dia suruh masak, kata adik masak nasi, so dia masak nasi. Jadi bila mak dia kata abang masak nasi, abang dia masak tapi tak sama macam dia masak. Lalu mak dia puji kata, adik masak sedap sikit. Nasi tu tak keras. So suruh masak telur, dia dapat dia masak. So dia minat buat kerja itu dan dia rasa dia ada kebolehan dan kemahiran memasak itu. Pada zaman second stage ni maksudnya dia ada sudah capacity tu. Dia ada keupayaan, maknanya dia sudah mengenali dia punya minat itu sudah dibawa kepada dia ada kebolehan dan kemahiran itu. Okay. So seterusnya apabila dia masuk ke capacity, dia pergi ke third stage yang dipanggil value. Okay. Apa yang dikatakan value ini pelajar? Apabila dia merasakan membuat sesuatu itu memberi makna kepadanya. Memberi makna kepadanya. So apa dia? Bila dia memasak, pertama sekali orang kata masakan dia sedap. So memasak itu sebenarnya memberi nilai tambah pada diri dia. Memberi nilai tambah pada diri dia. Dan yang kedua, dia lihat bila dia bagi orang masak, jadi orang suka kawan dengan dia disebabkan dia pandai memasak tadi. Jadi itu yang dia memberi nilai tambah kepada dia. Yang ketiga, dia membuka satu nilai bahawa bila kita bagi orang makan ini, dia rasa seronok dan dia suka tengok orang makan masakan dia. Dan masak itu memberi satu makna kepada dia. So apabila sesuatu perbuatan yang dilakukan, apa yang dilakukan itu memberi makna, nilai tambah kepada diri dia. So dia rasa seronok, orang pun rasa seronok dengan dia rasa memberi nilai tambah kepada orang, dan apabila orang memberi pujian kepada dia, dia akan meningkatkan nilai tambah pada diri dia. Jadi fasa nilai ini apabila dia melakukan sesuatu perbuatan atau kerja yang memberi nilai tambah pada diri dia dan orang lain. Dan dia memberi satu makna dalam hidup dia. Itu dia katakan value. And then yang terakhir sekali dia pergi kepada transition. So transition ni maksudnya dia sudah rasa dia sudah bersedia ambil tanggungjawab dan komitmen untuk fokus kepada bidang masakan ini. So nampak tak bagaimana perkembangan kerjaya tu bermula fasa interest, sama ada dia suka atau tidak. Yang kedua dia ada capacity, maksudnya dia rasa dia ada kebolehan, dia ada kebolehan dan kemahiran untuk memasak. Lepas tu dia rasa ada nilai tambah. Apabila dia masak tu ada orang suka masakan dia dan itu memberi nilai sebenarnya pada dia. Dan dia memberi makna kepada orang lain dan dia rasa masak itu dapat membantu orang lain untuk kenyang, orang lain rasa seronok. Jadi itu memberi nilai. Dan fasa yang dikatakan pada yang ni yang transition, yang mana dia rasa
dia perlu terlibat, dia rasa dah boleh pikul tanggungjawab dan komitmen untuk memasak ini menjadikan dia sebagai suatu yang dikatakan bukan sekadar hobi tapi satu kerjaya. Sedang akhirnya dia akan masuk ke satu peringkat yang dipanggil peringkat realistik. Kalau kita lihat peringkat realistik ni dia bermula pada selepas sekolah menengah atau tertiary education. Okey, ataupun dia dah masuk bekerja. Kalau kita biasa habis SPM 17 ada yang terus menjadi chef, terus pergi ke hotel-hotel ataupun pergi ke mana-mana kedai untuk bekerja sambilan. So ini dipanggil sebagai exploration stage. Okay? So exploration stage ni maksudnya dia memilih bidang. Tetapi dia pilih bidang masakan yang bersifat lebih sifat umum. Kalau kata dia pilih masak, jadi dia masuk kedai makan, jadi dia masak semua benda. Dan kalau dia pilih bidang, biasa dia akan masuk culinary. Culinary maksudnya dia akan belajar semua masakan. Dia akan belajar apa suka jenis masakan. Ini masuk exploration stage. Maksudnya dia ada cara membuat kek, pastry, lepas tu masakan kampung, masakan western, masakan Melayu, masakan Thailand. Jadi dia belajar semua. Dia exploration pada ketika itu dalam bidang masakan. Okey, masakan. Jadi masakan ni satu benda yang luas kan. Masakan macam ada kalau ini makanan Itali, ini makanan orang putih, ini western set, ini Malay set, ini Chinese set, India set, dia belajar semua. Okey. Pada peringkat crystallization, okey, dia sudah ada satu, maksudnya dia sudah ada macam ada meja. Kan masak kan? Masak ni banyak. Masak kek, masak pastry, lepas tu masak kuih, masakan ni. Jadi dia fokus kepada masakan, katakan dia minat masak tapi dia minat masakan tradisional Melayu. Lepas tu pula masakan Melayu kan banyak. Ada kuih tradisional, ada masakan Melayu. Dan apabila dia masuk specification stage, maksudnya dia dah betul-betul fokus. Betul-betul fokus dalam bidang masakan dia. Contoh, dia minat masak nasi, dia fokus kepada masakan-masakan Melayu tradisional di Pantai Timur. Contohnya dia mahir dalam buat nasi kerabu, nasi dagang, nasi minyak, kan? Ini adalah masakan-masakan di Pantai Timur. Kalau kuih-kuih di Pantai Timur. Jadi dia memang betul-betul spesifikasi tentang kerja dia. Jadi kita lihat bahawa dalam perkembangan kerjaya, seseorang itu walaupun dia berkembang tetapi dia seperti piramid terbalik tau. Dia macam mula-mula dia berkembang, akhirnya dia akan pergi satu spesifikasi. So bila dah sampai spesifikasi tu, dia sudah ada kepakaran dia. So kepakaran dia itulah yang menyebabkan dia jadi pakar rujuk. Jadi dia memang hebat dalam bidang tu. Jadi Griswold percaya bahawa manusia ini dia boleh berjaya dan jadi pakar dalam satu bidang. Dia tidak boleh berjaya dalam banyak bidang. Jadi dia mesti fokus dalam apa yang dia buat. Jadi begitu juga dalam pekerjaan. Untuk dia berjaya dalam satu bidang tu dia mesti fokus. Dan bila dia ada fokus itu, dia boleh kembangkan kerjaya dia melalui platform masakan. Okay? Jadi dalam masakan, nampak tak bila dia ada kemahiran dia boleh buka kelas keusahawan, kelas memasak. Okey. Jadi dia boleh lebarkan dia punya marketing dia berkaitan dengan masakan. Mungkin dia buka packaging. Jadi perkembangan itu juga akan sentiasa berkembang. Walaupun pemilihan itu sudah berhenti, career selection itu sudah berhenti, maknanya dia sudah pilih. Bidang dia adalah bidang masakan. Masakan Melayu tradisional Pantai Timur. Tetapi perkembangan kerjaya itu akan terus berkembang sepanjang hayat. Maknanya dia sudah ada tu, apa lagi dia kembangkan kerjaya dia? Dia buka restoran kan. Bila dia buka restoran, dia buka cawangan. Bila dia buka cawangan, dia buka packaging. Buat makan dia export dia punya makanan. Dia belajar macam mana nak promosi di luar negara, packaging. Nampak tak? Proses itu akan sentiasa berkembang. Tetapi pemilihan sudah berhenti. Sebab apa dia berhenti? Sebab dia sudah ada dipanggil compromise. Dia punya interest, ability dia punya job requirement tu sudah sepadu. Jadi bila dah sepadu, pemilihan kerjaya itu sudah berhenti. Dia fokus kepada bidang masakan tadi. Tetapi akan terus berkembang kerjaya dia. Okay, nampak pelajar? Begitulah yang dilihat teori Ginsberg. Okay, berkaitan dengan kembangan kerjaya kan. Okay. Ini adalah peringkat-peringkat dia. Okay. Okay, Ginsberg eventually resigned the early assumption that occupational decision-making process was limited to adolescent and early adulthood. Accounting instead for the midlife crisis change his career to after retirement occupation change. Therefore, the occupational decision process for entire the lifetime. Ini cikgu cakap dia akan berkembang sepanjang hayat. Itu saja yang berkaitan dengan teori
Gizbert yang kita kena uh, yang kita boleh tahu. So hari ni kita buat sikit perkongsian kan. Sikit perkongsian perkenalkan macam mana kita nak lihat perkembangan kejayaan ini berkembang, macam mana kita nak aplikasikan teori Gizbert ni dalam kehidupan. So kita nak tengok ada Syafiqah ada tak dalam kalian? Silakan Syafiqah. Saya. Syafiqah ada dalam kalian? Ada. Okey, Syafiqah. Dalam rujukan cikgu ni, Syafiqah pernah kerja di syarikat Knowledge Cookies HQ, betul? Ya, betul. Okey. Knowledge Cookies ni dia awak kerja apa bidang tugas dia? Skop tugas dia? Skop tugas awak? Saya packaging. Packaging Packaging maksudnya boleh jelaskan dengan lebih mendalam? Okey, sebenarnya pada mulanya pada first masuk ke saya kena bahagian pembuatan. Okey. Selama 1 minggu. Lepas tu bos panggil saya untuk pindah ke bahagian packaging. Di mana di bahagian packaging ni dia khaskan saya untuk bahagian hiasan kuih saja. Jadi macam kuih saya banyak bermain dengan coklat lah. Okey, good. Lepas tu untuk tapi kadang-kadang saya tolong juga untuk packaging kuih tu bila macam tak cukup orang saya akan tolong. Tapi untuk bahagian hiasan tu saya seorang sahaja. Oh, maknanya awak juga buat hiasan. Dia kuih ke kek ni? Kuih. Oh, kuih lah. Tapi awak bahagian packaging ni awak macam hiasan kuih tu awak lah yang tu antara salah satu tugas awak lah. Dalam bilik packaging tu ada satu sudut tu khas untuk saya sahaja. So awak macamnya bahagian packaging ni maksudnya hiasan kuih tu lah Okey. Syafiqah boleh sebelum awak pilih kerja ni apa penilaian awak buat? Kenapa awak pilih kerja di Noli Cookies ni? Ataupun tak ada pilihan ataupun awak ada pilihan tapi awak memilih Noli Cookies ni? Sebenarnya saya minat untuk dalam bidang kulinari ni sebab masa sekolah menengah tu saya nak masuk bahagian kulinari tapi disebabkan kelas tu je nak dalam 16 orang sahaja. Saya lambat mohon jadi saya ambil macam kelas lain yang ada subjek ekonomi rumah tangga yang ada berkaitan dengan masak jugalah tapi tak spesifik macam yang kelas kulinari tu. Maknanya kalau boleh cikgu apa yang cikgu faham, Syafiqah ni minat untuk membuat kek-kek dan kuih lah. Sebenarnya kan apa yang bila Syafiqah minat ni, sebenarnya apa yang membuatkan yang mendorong Syafiqah minat dalam bidang kuliner ini? Mungkin ada seseorang ke yang menjadi model masa kecil-kecil? Tak ada, cuma bila tengok TV tu kan, kalau macam kulinari ni kan diorang banyak bermain dengan coklat, lepas tu macam kreatif, saya tengok cantik kek tu diorang buat. Jadi macam saya pun macam teringin nak cuba macam mana nak buat kek tu boleh jadi cantik, ada bunga-bunga, hiasan tu semua. Adakah Syafiqah ni minat benda-benda yang cantik-cantik? Saya minat benda yang cantik-cantik, warna-warni, manis-manis contoh. Okey, maknanya pada zaman fantasi kanak-kanak, minat Syafiqah ni bermula dengan menonton TV. Saya pernah main masak-masak bawah pokok rambutan. Guna kayu dengan tempurung. Lepas tu ambil curi beras lah untuk masak dengan ada sotong sikit. Tapi jadi. Tapi itulah bekasnya tu tak sesuai pula saya guna masa tu. Maknanya masa kecil-kecil suka main masak-masak lah. So dulu Syafiqah suka masak apa? Masa kecil-kecil dulu tu ambil apa je lah yang ada kat dapur mak tu. Kalau beras, ambillah beras. Kalau ada minyak, ambillah macam curi udang ke apa-apa ketul. Lepas tu goreng kat bawah pokok. Lepas tu nanti bentanglah surat khabar tu macam berkelah kat tepi sorang-sorang.
Okey. Maknanya Syafiqah masa kanak-kanak, Syafiqah ni memang suka, kalau ikutkan bidang fantasi ni, Syafiqah memang suka bidang masakan. So dalam bidang masakan tu bila Syafiqah minat, Syafiqah ambil lah barang-barang kat dapur tu yang ada, lepas tu Syafiqah buat macam main-main masak-masak, lepas tu bentang macam berkelah-kelah dengan kawan-kawan dah. Seorang kawan lah. Ya. Okay. So kita tengok perkembangan Syafiqah bermula dengan minat dia dalam bidang, kalau kanak-kanak fantasi dia suka tengok masakan kan, bidang yang lebih general masakan. Dan bila kita tengok masakan tu, cara dia berfantasi tu adalah dengan cara dia memasak bawang pokok dengan guna tempurung kan. Dia masak-masak, lepas tu dia ambil beras, minyak. Itu kita tak lihat pada zaman fantasi Syafiqah, dia lebih minat, kalau kita kasih, dia minat bidang masakan. So antara yang dia tiru adalah dia tengok dalam TV. So bila dia masuk dalam TV, Syafiqah sudah ada minat dalam bidang menghias-hias ni. Dia suka main dengan coklat. Jadi dia fokus kepada kulineri. Nampak umum tadi masakan. Dia suka masak-masak. Jadi lepas tu Syafiqah pergi pula kepada lebih lagi mendalam, iaitu bidang kulineri lah. Okey Syafiqah. Masa terlibat dengan kulineri ni di syarikat Noli Cookies ni, umur Syafiqah berapa masa tu? 18. Habis STPM tu terus kerja kat situ. Okay, sebab pemilihan tu disebabkan memang minat lah dalam bidang kulineri ni. Okay. So lepas tu bila habis tu memang Syafiqah ada cadangan untuk sambung dalam bidang kulineri kan? Tengok kalau ada rezeki apa, insyaAllah. Dan bagaimana pula tiba-tiba terlibat dengan bidang kaunseling? Bidang kaunseling ni sebab saya mohon SPM tu dalam ranking keempat lah. Yang kulinari ni ranking keberapa? Saya susun ke-6 ke-7. Yang kulinari tu saya tak dapat, tapi rezeki saya lebih kepada kaunseling. Baik, kalau katakanlah minat awak, katakan minat awak kulineri, lepas tu awak masuk dalam bidang kaunseling, dan bagaimana awak nak combine minat awak tu dengan kaunseling ni untuk perkembangan kerjaya awak? Mungkin saya boleh buat sambilan kot. Sambil-sambil menunggu kan tak setiap masa kita akan dapat klien. Jadi mungkin sambil-sambil tu saya bolehlah buka kedai ke apa. Jadi saya boleh bagi pekerjaan ke orang lain. Ataupun saya berkongsi share dengan syarikat lain ke untuk dalam bidang pembuatan. Okey, Raga. Maknanya kalau kita lihat bagaimana Syafiqah nak kembangkan dia punya kerjaya, cikgu teringat salah satu kaunselor yang buka, dia di bawah tu ada kedai macam, dia lebih kepada kedai serba nikah tau, kedai macam 7-Eleven. Okey, dia ada buka, dia ada beli rumah kedai dekat Shah Alam tu. Dia kaunselor, dia bekas kaunselor UiTM. Tapi dia memang minat berniaga dan juga dia minat makan kek lah. Jadi kita panggil dia Kak Siti Rose kita panggil Kak Siti Rose tu, dia buka satu dia panggil Twin Talk Career Counselling, berkaitan counselling. Dia buka rumah kedai, 3 tingkat rumah kedai tu. Bawah tu dia buka macam kedai macam santai satu santai, kedai-kedai beraneka sikit dia buka. Lepas tu ada kedai kek sikit. Atas tu pusat kaunseling Twin Talk, dan atas sekali adalah penginapan, rumah penginapan. Jadi disebabkan dia suka berniaga dan juga boleh buat kaunseling, jadi orang yang datang kat kedai dia tu lebih bersifat santai. Lepas tu pada masa yang sama, kalau ada dia bukan buat, dia akan buat juga sesi kaunseling. Dan kadang-kadang dia juga buat program-program, dia jadikan tempat dia tu sebagai pusat untuk macam orang datang nak buat program, dia kadang-kadang pun buat program. Contohnya dia buat program art terapi. Jadi bila orang datang daripada jauh, boleh sewa di atas rumah dia. Nampak tak bagaimana dia berkembangkan kerjaya dia? Maksudnya kita tak lihat bahawa apabila Syafiqah masuk dalam bidang kaunseling, dia perlu meninggalkan dia punya minat memasak tu. Tetapi kita gabungkan dia supaya dia menjadi satu sinergi dan boleh membuatkan Syafiqah punya kerjaya itu makin berkembang disebabkan minat dan pendidikan yang dia ada tu. So dia pendidik dalam bidang kaunseling, tapi minat dia buat kek. Mungkin pada masa sama dia buat kek. Lepas tu bila customer dia datang, sambil-sambil dia mulakan dengan bagi kek dia dulu ke, lama-lama dia akan tarik minat. So akhirnya dia akan buat sesi kaunseling sebab manusia ni akan ada masalah. Jadi jadi Syafiqah nampak macam mana lagi Syafiqah nak kembangkan kerjaya Syafiqah dalam bidang kaunseling, minat Syafiqah dengan bidang kulineri ni. Apa?
kerana Syafiqah nak kembangkan lagi minat Syafiqah dalam bidang masakan dan bidang Syafiqah dengan kaunseling ni. Macam mana saya nak kembangkan? Mungkin untuk macam saya boleh ambil sambung kemahiran dalam bidang ni. Sebab macam Giat Mara kan ada khas untuk kemahiran kan. Mungkin lepas degree ni saya boleh sambung kemahiran untuk mantapkan lagi saya punya kulinari tu. Jadi nanti boleh ke peringkat seterusnya lah, yang saya kata mungkin boleh buat kedai macam yang orang tadi tu ke apa. Betul nampak so macam mana Syafiqah kembangkan kerjaya dia, dan bila jadi kaunseling ni dia belajar tentang manusia kan. Jadi mungkin Syafiqah boleh belajar dengan kehubungan mempelajari manusia ni, mungkin Syafiqah boleh buat kelas kan, boleh mengajar. So boleh kembangkan lagi punya kerjaya tu berkaitan kulineri, tapi pada masa sama dalam bidang macam boleh lihat kalau kaunseling ni dia ada bidang latihan, dia ada kemahiran komunikasi, jadi dia boleh buat latihan dan latihan untuk mengembangkan lagi kulineri dia. Okey, terima kasih Syafiqah. Sama-sama. Okey, kita lihat pula Dayang ada di sini di talian. Dayang ada di talian. Dayang ada di talian. Okey. Kalau tidak ada, Nina ada. Nina yang pernah bekerja. Okey Dayang. Okey Dayang boleh online ke Dayang? Okey Dayang boleh online dengan cikgu? Silakan Dayang. Boleh dengar ke Dayang? Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu Dayang. Cikgu nak dengar. Nina ada di sini tak? Nina ada? Nina yang pernah JMG Consultant Malaysia. Nina ada di talian? Silakan. Okey, tak ada. Intan Azlin. Intan Azlin ada? Ada cikgu. Okey Intan, kalau ikut rekod Intan pernah bekerja di Exau Service. Betul ke Intan? Ya betul cikgu. Okey, boleh tak kita sikit job scope tugas apa? Skop tugas saya, actually saya sebagai kerani kat sana. Skop tugas saya lebih kepada dia kan macam bengkel kereta kan. So saya saya lebih pada susun invoice, buat bil kalau orang datang bagi kereta. Lepas tu saya susun stok berkaitan dengan macam minyak hitam ke, exhaust ke, macam-macam tu lah cikgu. So awal milik kerja tu? Milik kerja tu actually kawan saya yang showkan kepada saya. Lepas tu time tu saya tak ada buat apa-apa and free, dan saya pun nak cuba something yang baru yang tak pernah saya cuba. So saya bandingkan diri saya untuk kerja dekat situ walaupun saya tak ada
knowledge pasal kereta and so on. Macam tu. Okey, berapa lama awak kerja kat sini? 8 bulan. Oh, 8 bulan banyak dapat ya di situ. Okey. Apa yang bila awak kerja 8 bulan tu awak rasa awak minat tak buat kerja tu? Apa macam tu? Bila awak terlibat dalam kerja yang awak buat tu selama 8 bulan tu, awak rasa ada minat tak buat kerja tu? Ada minat tu cikgu sebab saya suka tengok orang baki kereta and dalam masa yang sama saya dapat tahu benda apa yang ada dekat kereta macam apa nama barang-barang yang dekat kereta lah macam tu. Walaupun saya tak ambil lesen lagi. Jadi saya tahu sikit sebanyak lah macam tu. Dia macam timbul minat tu. Macam tu. Okey. Maknanya timbul minat tu apabila awak selalu melihat benda tu pun boleh menimbulkan minat awak lah. Okey, masa kanak-kanak awak ingat tak apa fantasi awak selalu? Masa kanak-kanak awak suka buat apa? Masa kanak-kanak saya suka main cikgu-cikgu. Suka main cikgu-cikgu lah. Okey, dan awak suka main cikgu-cikgu tu, awak tiru siapa? Tiru mak awak ke, ayah awak ke atau sesiapa yang awak tiru? Siapa orang yang awak tiru? Saya tiru ustazah dekat pasti saya masa tadika. Lepas tu balik tu saya ajak kawan-kawan saya kat kampung main sama-sama. Mula-mula saya jadi cikgu, lepas tu kawan saya pula cikgu BI, cikgu agama Islam, cikgu sirah macam tu. Lepas tu bila awak masuk menengah, awak rasa awak masih minat lagi ke nak jadi cikgu? Macam mana cikgu? Tak faham. Maknanya bila kamu masuk sekolah menengah kan, bila awak masuk sekolah, maksudnya terutamanya sekolah menengah, minat awak untuk jadi cikgu tu masih ada lagi ataupun bagaimana? Ada cikgu. Sebenarnya saya memang nak jadi cikgu sebab masa lepas STP saya ada minta UPSI. Lepas tu saya dapat ujian maksi tapi tak lepas. And counselling adalah nombor 2 saya. Nombor 2. Pilihan nombor 2 and saya dapat counselling macam tu. Okay, so counselling ni awak rasa selepas awak belajar ni awak nak masuk dalam bidang apa? Bidang kerja apa? Lepas masuk counselling ni saya rasa nak masuk tak ada lebih kepada pendidikan tapi more kepada kaunselor yang profesional lah macam dekat AADK macam tu. Sekarang ni saya minat kaunselor dekat AADK. AADK lah. Okey, apa yang menyebabkan awak memilih menjadi kaunselor di AADK? Sebab itu ada perkongsian masa industrial talk tu kan, dia macam membuka minat saya untuk bekerja kat situ. So berkaitan dengan dadah, tengok pengalaman orang, tengok apa yang klien-klien kita hadapi berkaitan dengan peristiwa penagihan dia, macam tu. So, bila awak bekerja di AADK, awak rasa inspirasi lah bila ada industri talk tu lah. Ya betul cikgu. Bolehkah cikgu cakap awak ni suka kerja-kerja yang lebih mencabar? Boleh, mungkin ke arah tu. Sebab bila saya tengok pengalaman awak bila berterlibat dengan kerja sebagai jenis exhaust pipe service ni, iaitu dia berkaitan dengan kereta, betul Ya betul cikgu. Jadi awak nampak kerja-kerja tu agak lasak sikit lah kan? Jadi awak rasa macam selesa, jadi awak rasa tak ada masalah kalau awak terlibat dengan AADK lah, dengan mereka yang agak lasak jugalah, kira hardcore jugalah orang klien-klien awak ni. Betul cikgu, betul. Maknanya bila awak kerja tu 8 bulan tu kira lama juga tu kamu boleh bertahan, maksudnya awak ada adaptation kat situ. Saya rasa banyak pekerja lelaki kat situ, betul ke berbanding kerja perempuan? Ya betul, kat situ semua lelaki, saya seorang ni perempuan. Cikgu nampak daripada pengalaman awak bekerja di jenis exhaust pipe service tu, kamu rasa kamu lebih selesa dengan apa ni orang kata,
dengan klien lelaki lah, sebab awak nampak mungkinlah pengalaman awak tu menyebabkan awak rasa awak boleh bekerja dengan klien di ADK ni yang lebih hardcore lah daripada pengalaman awak. InsyaAllah boleh. So nampak bagaimana pengalaman berfantasi bermula dengan menjadi cikgu. Lepas menjadi cikgu tu maksudnya dia suka nak membimbing lah, dia suka nak membimbing. Jadi fantasi dia sebagai cikgu, lepas dia masuk pada SPM dia nak pergi kerja cikgu, tapi tak dapat. Tapi nampak cenderung dia bekerja pengalaman di jenis exhaust pipe service tu memberi dia menjadi konsultan profesional bukan saja di sekolah tapi di ADK, sebab dia nampak bahawa mungkin Intan rasa dia serasi bekerja dengan orang dewasa sebenarnya dan boleh berkomunikasi dengan orang individu-individu yang agak lasar lah. Itu pandangan cikgu. So pandangan Intan macam mana? Pandangan saya pun macam cikgu juga. Saya suka something yang mencabar dan saya tak ada masalah untuk bekerja dengan lelaki. Actually tak ada pilihan jantina kat situ. Macam tu. So, Intan nak kembangkan kerjaya Intan kalau menjadi kaunselor di ADK nanti? Kembangkan. Macam mana cikgu? Tak faham. Maknanya kalau Intan katakan ada rezeki bekerja di ADK, bagaimana Intan nak kembangkan kerjaya Intan sebagai kaunselor profesional di ADK itu menjadi lebih, bertambah baik. Mungkin melalui pengalaman kot cikgu. Maknanya kamu akan lepas tu kamu tengok apa bila kamu dah bekerja nanti kamu akan nampak lah apa yang kamu boleh perkembangkan. Maksudnya macam tu kan? Betul. Okay. So ada apa lagi Intan nak tambah? Tak ada cikgu. Okay. So terima kasih kepada Intan berkongsi bekerja di jenis exhaust pipe service iaitu bengkel kereta. Dia kerja sebagai seorang kerani dan kita lihat. Terima kasih cikgu. Sama. Kita lihat pada zaman fantasi dia lebih minat kepada guru. Kalau kata sahabat kita yang sebelum ni Syafiqah, dia punya fantasi lebih kepada memasak, kan? Masak-masak. Tapi kalau kita tengok Intan, dia punya fantasi dia zaman kanak-kanak dia lebih suka jadi guru. Jadi kita nampak guru dan memasak ni dia pembawaan karakter tu kita boleh lihat kejaya tu kita boleh kenal pasti zaman kanak-kanak lagi. So zaman fantasi. Jadi dia tak lagi banyak pun dia tak lagi banyak bidang maksudnya kalau Syafiqah yang minat memasak tu sampai sekarang pun dia minat lagi bilang kulineri tu. Maksudnya kita dapat kenal pasti pada zaman kanak-kanak lagi melalui permainan. Begitu juga dengan Intan, kita lihat dia lebih suka jadi guru. Lepas tu jadi guru ni memang kita kena tahulah dia banyak berkomunikasi dengan orang dan bila dia masuk dalam bidang kerja kita nampak dia dapat kenal ada nilai dekat situ dia nilai dan membentuk nilai dia tu dan dia pun suka dan berbentuk dia punya kebolehan. Maksudnya dia ada kebolehan untuk berkomunikasi dengan golongan lelaki walaupun dia seorang je perempuan dekat situ tapi dia boleh berkomunikasi dengan lelaki. Nampak dia ada kebolehan kat situ. Dia ada nilai dia akan membentuk nilai dia bahawa okey je kalau cakap dengan lelaki tak semestinya perempuan tak boleh cakap dengan lelaki. Dan akhirnya dia akan pergi kepada exploration dengan lebih mendalam dan crystallization. Mungkin dia akan pilih kerja di ADK dan specification lah dia akan mungkin dia akan fokus kepada counselling professional dalam bidang penagihan dana. Okey, kita dengar lagi. Ini kita cari lelaki pula. Kita dengar daripada Mukramin. Mukramin ada di talian? Ya, ada. Okay. Kalau ikutkan dalam senarai cikgu, Mukramin pernah bekerja di Hentian Gua Musang, betul? Betul cikgu. Okey. Boleh tak cerita sikit job scope kerja awak? Saya kerja sebagai pekerja maknanya saya hanya mengangkat barang. Lebih pada pekerjaan mengangkat barang, cuci-cuci. Di atas arahan apa yang dibagi, just buat. Hentian Gua Musang ni apa? Perhentian lah. Ke macam mana? Perhentian. Oh, macam stesen lah Stesen. Okey, jadi awak banyak kerja-kerja macam pembersihan macam ni lah
Okey, Muka Amin, apa yang menyebabkan awak memilih Hentian Gurusang ini untuk bekerja sementara? Saya sebelum ni saya tak pernah ada pengalaman bekerja. Macam biasanya kalau orang habis SPM dia ada pengalaman bekerja. Mm-mm. Tapi saya tak, family saya tak bagi bekerja. Habis STP baru family saya bagi kerja. Okey. Jadi saya ambil Hentian Gurusang dekat taklah jauh daripada rumah saya. So saya just cari ilmu, tak kisah kerja apa pun. Walaupun kerja dekat NTN tu memang sakit sikit lah. Tapi saya just nak cari ilmu lah. So bertahan lah selama 7 bulan. 7 bulan Okey, cikgu cuba nak tanya, apa yang menyebabkan ibu ayah parent awak tak kasih awak bekerja selepas habis SPM tu? Tersilap saya salah satu sebab dia takut saya dah tak nak belajar. Takut saya bila orang pegang duit ni nak muda ke umur 17 bila lepas dapat rasa duit banyak jadi dah malas rasa belajar, mungkin saya akan decide tak nak belajar kot. Itu apa adalah pemikiran parents saya lah. Tapi sebenarnya tak pun, saya memang suka belajar. Walaupun tak kerja-kerja, saya masih lagi minat untuk menuntut ilmu. Tak ada minat lagi untuk bekerja tak. Maknanya bila awak kerja di Hentian Gurusang ni, awak banyak buat kerja-kerja kasar lah Kerja kasar, betul-betul kerja kasar. Okey, yang salah satu sebab yang awak kerja ni sebab satu memang nak cari pengalaman, yang kedua memang dekat dengan kawasan rumah awak lah. Dekat. Tapi saya tak duduk rumah, saya duduk asrama. Nak jumpa dengan ramai orang. Okey. Awak duduk di mana Muka Amin Saya duduk saya dalam Pahang. Okey, faham. Tapi Kelantan kan? dari dalam 30 kilometer daripada kampung rumah saya. Maknanya awak duduk asrama lah ketika tu. Duduk asrama. Dekat situ juga saya jumpa pengalaman berkaitan dengan orang minum ketum. Okey, cuma nak tanya Muka Amin, masa zaman Muka Amin kanak-kanak, Muka Amin masih ingat tak apa yang selalu Muka Amin macam berfantasi? Contohnya. Masa saya kanak-kanak dulu, saya dengan kawan saya memburu. Membidas burung. Dia macam tak ada bidang dekat tak ada bidang memburu sampai sekarang. Memburu. Maksudnya zaman kanak-kanak awak suka pergi masuk hutan, melastik burung macam tu ke? Ya cikgu. Betul medat ikan. Medat ikan lah. So kerja-kerja macam tu sebenarnya biasanya dibuat oleh lelaki lah sebab dia nak, orang kata apa, dia nak cari pengalaman lah. Lepas tu memang itu permainan kanak-kanak lelaki lah Ya. So benda buat macam tu sebenarnya bila awak dah ada fantasi macam tu, sebenarnya awak sudah bersedia untuk bekerja apa saja. Itu sebab bila awak kerja di Hentian Gurusang, awak bekerja dalam kerja-kerja kasar, awak rasa awak boleh pergi dengan kerja tu dan awak tak kisah pun duduk dekat asrama. Cikgu tak tahu tapi asrama biasalah kan beripik-ipik kan. Epik semua. Kan bila kerja macam tu, so pengalaman awak kanak-kanak tu memang awak dah didedahkan dengan begitu. Jadi awak tak apa kisah lah. Cuma cikgu nampak awak ni ada satu nilai yang awak pegang dalam hidup, iaitu nilai ilmu. Betul ke? Betul. So maknanya bila awak pegang nilai ilmu tu, awak rasa tak kisah pun kehidupan awak minat je. Awak minat je kerja-kerja macam kasar ni sebab awak rasa, sebab awak daripada kecil pun awak dah biasa kan. Plastik burung, ada ikan. Jadi bila awak kerja di Hentian Gurusang 7 bulan ni agak lama Jadi kalau adaptasi ni 2 minggu, kalau tak boleh adaptasi dia dah keluar. Tapi betul 7 bulan. Maknanya tapi yang membuatkan Muka Amin nak teruskan, tak nak terus bekerja tapi nak terus belajar sebab ada nilai ilmu dekat situ. Awak dapat melihat bahawa dengan ilmu ni dapat mengubah situasi awak. Tapi awak tak kisah pun kerja tu, awak tak rasa terbeban pun. Sebab awak rasa dah biasa dengan benda macam tu lah. So dapat awak, dan cikgu nak tanya awak, mengapa awak memilih bidang kaunseling sebagai bidang latihan awak? Saya ada memilih kaunseling ni pilihan 7 saya.
tujuh. Yang pertama apa? Yang pertama pendidikan. Saya sebenarnya minat geografi. Okey. Tapi saya tak tahu kenapa bila saya dah decide dekat diri saya apa-apa yang saya isi, apa yang saya dapat saya tak kisah sebab dia ilmu. Apa yang saya dapat mungkin itu rezeki saya just enjoy belajar. Maksudnya apa-apa saya rela dan saya belajar. Okey, maknanya awak minat bidang geografi lah. Bila cikgu tengok awak minat geografi ni, awak ni memang suka meneroka tempat-tempat baru ke? Ya cikgu. Awak suka merantau, betul ke macam tu? Betul masuk hutan lah. Okay, so awak suka merantau sebab awak minat geografi. Katakan bila awak dah habis daripada bidang kaunseling ni, so macam mana awak nak kembangkan kerjaya awak dengan pada masa sama dapat meneruskan minat awak? Saya rasa mungkin saya akan pergi kepada counselling macam intern tadi berkaitan dengan dadah kot. Kalau apa ni, kalau kami juga memilih bahagian dadah juga. So bagi kami tak jadi masalah lah untuk jadi awak berdepan dengan kaunselor ADK ni sebab memang pengalaman awak yang lepas tu lah. Ya saya. Okay. So nampak bagaimana perkembangan kerjaya Mukami dalam bidang kaunseling, tetapi dia ada sifat yang dikatakan suka, cikgu lihat dia ada suka mengembara lah sebab lepas tu masuk hutan ni semua orang suka tau sebab, tapi dia kena ada sifat suka nak memburu, nak mengetahui. Jadi dia fokus dalam bidang dia dan cikgu lihat dia minat dalam bidang kaunseling ADK sebab ADK ni pun dia akan pergi macam-macam juga tempat. Kadang dia akan kena pergi kat hutan juga kan. Sebab penagih bukan duduk dekat hotel kan. Dia bukan Betul. duduk dekat tempat, bukan duduk dekat hotel ke, dia dekat lorong, dekat dalam sawah, benda-benda tu nak pergi tu bukan, dia kena ada orang yang ada lasak-lasak tu kan. Jadi ADK nampak menjadi pilihan Mukami. Kita doakanlah supaya kawan kita masuk dalam bidang tu jadi dapat perkembangkan. Sebab kalau kaunselor dekat sekolah aja kan, berputar kat situ. Tapi kalau ADK ni, kadang-kadang lorong-lorong yang tak pernah kita pergi pun kita akan masuk. Kadang-kadang kat dalam tu tak ada kenderaan masuk, terpaksa lah meredah hutan, meredah lah. Jadi nampak Mukami nampak bagaimana, itu sebab yang pelajar bila kita lihat dalam dunia yang kita lalui, kita jangan rasa kecewa dengan benda yang kita pilih dan Allah macam dia tetapkanlah takdir kita. Tapi kita sebenarnya melihat bahawa itu sebagai nilai tambah kita dan bagaimana kita nak matchkan dia dan kita boleh kembangkan. Okey, terima kasih kepada Mukami atas perkongsian tadi. Assalamualaikum. Daripada tadi kita lihat daripada tiga perkongsian sahabat-sahabat kita boleh nampak bahawa kanak-kanak punya fantasi tu dia akan memberi kesan kepada bila dia dewasa nanti. Dia beri kesan dan pengalaman lepas juga membawa dia beri kesan kepada dia. Jadi kita tengok kepada fantasi dia. So Mukami ni dia suka ke hutan, mengembara, bagi lastik burung lah, jejak ikan. Jadi pengalaman dia suka memburu dan mengembara itu membawa dia kepada nilai dan minat dia. Okay, kita boleh nampak kat situ. Kita tengok fantasi dia kadang-kadang dia suka buat apa. Okay, kita lihat lagi seorang, kalau ada Nina. Nina ada di talian yang pernah bekerja di JMG Consultant Malaysia. Nina ada? Nina ada di talian? Okey, tak ada Ain Shazliana. Ada Ain Shazliana? Ain Shazliana? Ain Shazliana tak ada Naim ada, Naim. Naim ada di talian? Ya cikgu. Naim Wah, Ahmad Syukran Naim. Okey Naim. Kalau cikgu lihat daripada awak pakai handphone Naim Cikgu. Handphone Okey, awak loudspeaker Boleh tak awak offkan speaker tu, awak pakai telefon, boleh? Oh, jap. Dia berdengung dengan suara cikgu.
Okey, Naim boleh dengar suara cikgu? Ya cikgu. Okey. Okey, Naim boleh dengar suara cikgu Boleh cikgu. Okey, Naim pernah bekerja di Kentucky Fried Chicken, KFC, betul? Betul cikgu. Okey, berapa lama kerja dekat KFC lah ni? Saya kerja dalam 5 macam tu lah. 5 bulan lah. Ah, Okey. Saya kerja lepas STPM. STPM lah. So Naim boleh tak kongsi job scope Naim dekat KFC? KFC saya duduk at department backup. Jadi kerja-kerja tentang saya buat burger, twister, easy wedges, goreng fries, nugget semua tu lah. So kerja saya kat KFC ni ringan je tapi kerja dia banyak. Maksudnya dia maksudnya boleh Naim ulang balik, tak berapa jelas lah. Saya kerja kat department backup. Macam saya buat dengar tak? Dengar. Sebab macam saya buat bahagian burger tu, nugget, easy wedges, semua tu lah. Lepas tu kerja saya ni memang ikut shift lah. Sebab KFC saya tu bukan 24 jam. Jadi dia shift pagi sampai petang dengan petang sampai Okey. So Naim masa zaman Naim kanak-kanak, Naim suka imajinasi jadi apa? jadi arkitek aku. Saya suka melukis saya. Awak memang suka melukis lah. Okey, apa yang mendorong awak untuk ambil kaunseling ni? Kaunseling ni sebab kerja dengan orang. So saya memang minat dalam kerja dengan orang, maksudnya bergaul dengan orang, tolong macam dan kaunseling kan bantu orang kan. So saya lihat macam kaunseling ni macam satu special. So saya nak cuburi bidang tu, saya nak kenal yang ni. So alhamdulillah setakat ni minat saya semakin tambah lah dalam bidang kaunseling ni lah. Naim nampak minat Naim dalam bidang melukis lah kan? Okey, macam mana Naim nak kembangkan bidang melukis ni dalam kaunseling? Mungkin saya boleh buka macam pusat kaunseling saya sendiri. Lepas tu mungkin dari segi macam dekor-dekor dalaman luaran tu mungkin saya boleh maksudnya boleh press ID saya sendiri lah kot. Sebab melukis ni memang hobi saya dari kecil lah. Maknanya hobi Naim, di samping melukis, Naim juga suka menghias Boleh kata gitu. So, nanti kalau jadi kaunseling, kalau jadi habis belajar, jadi mesti jadi kaunselor tapi nak buka konsultan sendiri. Lepas tu buka bilik, ada bilik sendiri dan dekor tu memang Naim yang buat lah. So Naim minat tak untuk lebih teroka dalam bidang art terapi? Bidang apa? Bidang art terapi, terapi melalui seni. Mungkin juga boleh. Seni memang saya Memang Naim memang minat seni ya cikgu. Masa STM pun saya masuk kelas seni. Maknanya Naim nak nampak bahawa seni ni boleh jadi satu bahan terapi bagi manusia. Ya, sebab saya pun kalau macam dululah, sekarang ni tak ada masa ni kan.
macam untuk sorang-sorang. Masalah saya dan masa sama boleh buat saya tenang. Macam benda tu kan guna imajinasi juga. Hmm. Maknanya boleh ulang balik Naim. Tadi line tak berapa clear. Sebab melukis ni bagi saya boleh jadi terapi sebab saya sendiri macam kalau saya bosan ke ataupun tak ada buat apa ke, saya lukislah, saya lapang lah. Macam sekarang ni kurang masa, tapi macam dulu macam tu lah sebab dengan melukis ni saya boleh jadi tenang sebab saya boleh berimajinasi yang saya lukis tu, macam tu lah. Maknanya zaman kanak-kanak, zaman kanak Naim memang suka suka melukis. Jadi bila masuk dalam counselling ni, Naim nampak Naim boleh kembangkan terapi seni berlukis ni dalam keadaan terapi lah. So mungkin Naim boleh fokus dalam bidang art terapi lah kalau cikgu tengok lah. So kalau Naim sendiri macam mana perancangan Naim selepas ni? Macam yang cikgu cakap tadi lah, mungkin saya boleh fokuskan kepada benda tu lah sebab benda tu sendiri bagi saya terapi untuk diri. So boleh diaplikasikan kepada orang lain jugalah, insyaAllah. Okay, nampak setiap manusia ni dia ada dia punya minat yang tersendiri. Jadi lebih dengan minat tadi tu kita boleh perkembangkan dalam setting kita sebagai as a counselor lah dalam kerjaya sebagai counselor. Sebab kalau kita tengok pun terapi macam-macam terapi ada. Terapi hidroterapi, art terapi, art terapi ni banyak, music terapi. Jadi macam-macam terapi kita boleh buat. Okay, terima kasih kepada Naim. So kita pergi kepada Fatin Amanina. So Fatin Amanina ada di talian, sila ke udara sekarang. Hanya cikgu. Okey, Fatin Amanina pernah bekerja di GMG Consultant Malaysia, betul? Ya, betul. Okey, boleh cerita sikit tak job scope awak? Okay, GMG dia ada 2 branch which is saya duduk dekat bahagian consultant dan ada satu lagi office yang berkaitan dengan tuition. Okey, dekat bahagian HQ hanya 3 orang sahaja yang bekerja lah, which is boss, PA boss dan saya. Okey. Tugas saya adalah memastikan kelengkapan untuk pergi, sebab kami more kepada jelajah ke sekolah lah before COVID ni. Okay. Maksudnya saya kena pastikan lah PA sistem lengkap, wayar, laptop, sebab kapasiti student kena lihat juga daripada segi speaker. Contoh buat dalam dewan, so ada speaker khas sendiri. Kalau buat dekat maksudnya dalam bentuk classroom ada speaker khas sendiri. Sebab pihak konsultan yang tempat saya kerja ni, dia memang bawa everything A to Z berkaitan dengan PA system ke sekolah. Dia takkan gunakan pihak sekolah punya lah. Kecuali kalau kami pergi jelajah yang kami terpaksa menaiki boat ataupun kami terpaksa fly ke Sarawak. So kami hanya membawa LCD dan juga speaker portable lah. Sebabnya kalau nak buat speaker yang besar tu memang macam tak mungkin lah kan. Kemudian saya kena checklist sekolah-sekolah daripada segi contoh hari Isnin pagi dekat sekolah mana, petang dekat sekolah mana. Dan daripada segi orang kata caran kalau jelajah pergi negeri Kelantan, maksudnya Pantai Timur, so mungkin lah hari Isnin dah bergerak. So kita tengok sekolah mana yang akan call, kita susunlah jadual tersebut. Kita akan gerak pada Pahang dulu ke, kita akan naik atas ke, sebab daripada segi jadual tu PA tu memang akan susun sendiri dan saya akan checklist lah untuk kita final sama-sama sebab kami hanya bekerja 3 orang sahaja. Melibatkan program camp ataupun yang melibatkan lebih daripada 100 orang, kami akan invite facilitator luar lah yang mana free. Kemudian tugas saya kalau tak ada program-program dekat sekolah, dekat office, saya akan buat daripada segi media lah untuk YouTube channel, consultant, daripada segi bookmark
consultant, sebab kami pun ada orang kata sambil tu kami ada buat side income lah, which is bookmark, kismis, dan saya punya bos tu pun dia punya album sendiri. So saya akan orang kata ben CD tu lah untuk album-album yang kami akan jual lah macam tu. Cuma nak tanya, JMG ni stand for apa? Jazim Motivation Jazim Motivation Consultant. Jazen? Jazim Motivation Group. Oh, group lah. Jazen tu apa maksud dia? Jazim ni kalau saya sedia maklum lah, Jazim ni merupakan satu nama grup nasyid bos saya waktu dia di UM. So waktu di UM pun bos saya ada orang kata grup kecil lah untuk berkaitan dengan facilitator. Jadi dia menjadikan ini satu kerjaya dia untuk menceburi sebagai motivator. Yang awak punya macam bos tu dia bidang apa ya? Dia bidang Islamik lah dekat Usuluddin. Tapi untuk dia join, maksudnya untuk dia jadi motivator, dia ada sertifikat daripada NLP, daripada Datuk Fadilah Kamsah. Dia merupakan anak didik Dr. Fadilah Kamsah lah. Lepas tu Osman Osman tu lepas tu siapa Idris, dan dia pun merupakan orang kata one of speaker untuk apa nama dia, Melaka FM. Maknanya dia konsultan, tapi kalau kita tengok konsultan ni dia pergi ke sekolah-sekolah, dia bentuk modul dia apa yang dia fokus? Okey, kalau yang saya sedia maklum lah, sepanjang saya mengikut, sebab saya kerja pun tak lama, hanya 6 bulan je. Sebab mengisi masa sebelum saya dapat orang kata dapat sambung pengajian. Sekejap cikgu. Okey. Sebab cikgu, apa tadi soalan tadi? Dia modul yang awak gunakan ke sekolah tu apa modul dia? Macam modul kepimpinan ke, modul apa? Okey. Kalau yang saya sedia maklum lah, sepanjang saya mengikuti konsultan ni, dia ada, saya ada lebih kurang 10 lah, tapi yang saya ingat camp kepimpinan, camp keibubapaan, kira macam dia more kepada orang kata yang untuk exam tu lah, saya tak ingat nama modul dia apa. Lepas tu maksudnya saya punya konsultan ni dia bukan more kepada sekolah sahaja, tapi kalau sekarang lah dia menyebabkan PPD, pihak-pihak organisasi pun ada yang menjemput konsultan ni. Tapi modul tu berbeza lah daripada segi student sekolah dengan dengan pihak organisasi. Sebab pengalaman sebelum ni kami pernah laksanakan dengan doktor-doktor. So dekat situ kita boleh lihat lah, walaupun dia bukan kita nak blame ataupun judgemental, tapi kalau kita lihat walaupun nama doktor, tapi bila kita bagi sesuatu task, kita boleh tengok tahap kesabaran dia, tahap macam mana dia solve problem sesuatu perkara tu, sesuatu modul yang kita jalankan lah ataupun kita laksanakan macam tu. Maknanya modul JMG konsultan lebih kepada kepimpinan ke? Yes. Dia pun ada juga model SMART, which is berkaitan dengan student-student exam. Sebab kami kebanyakan lah kami buat modul ni dia yang berkesinambungan dari siri 1, siri 2. So dekat situ kita dapat susun flow untuk program dalam jangka masa yang panjang, dan juga kita dapat lihat potensi student tu. Maksudnya kita akan mengikutilah student tu. Sebab ada je yang dulu dia student tapi sekarang dia jadi facilitator JMG. Sebab kami untuk jadi PC kami akan interview. Macam saya rezeki saya dalam 10 orang waktu tu dia memerlukan seorang sahaja. Saya terpilih untuk menjadi staff dekat Jazim ni lah. Okey. Nina masih ingat tak masa zaman kanak-kanak Nina suka fantasi jadi apa? Okey, kalau seingat saya lah waktu saya kanak-kanak,
selalu main cikgu-cikgu ataupun main masak-masak, tapi mostly main cikgu-cikgu lah. Sebab kita orang kami ramai saudara perempuan, jadi kami akan berkumpul dekat rumah nenek, kami akan main lah petik bunga, jadikan dia duit ke, jadikan dia untuk kita conteng-conteng dekat guna kayu ke, macam tu. Baik, bila tengok Nina banyak berfantasi menjadi seorang guru, dan ada tak ada kaitan dengan cita-cita Nina untuk jadi seorang guru atau pendidik? Ada. Sebab kalau ikut UPU pun pada asalnya memang saya mostly daripada first sampai akhir memang saya mohon berkaitan dengan counselling. Tapi first sampai tu saya mohon kepada pendidikan lah. Saya dapat interview UPSI, saya dapat interview daripada UMS. Tapi rezeki saya untuk terpilih dekat UMT. So bila awak di UMT ni, awak nampak kan UMT ni adalah bidang lebih kepada bidang organisasi. So dengan pengalaman awak di JMG Consultant Malaysia, bagaimana awak nak kembangkan kerjaya awak sebagai kaunseling organisasi? Okey. Kalau saya beri peluang lah, sebab macam kalau Mukromin kata tadi, dia tak kisah, dia terima sahaja apa yang dia dapat. Tapi kalau saya, yes, kita kena percaya kepada rezeki, sebab saya tahu mungkin kalau dalam pendidikan saya tak ada kesabaran kot yang tinggi. Jadi untuk dalam organisasi, kalau diberi peluang, saya cuba untuk join berkaitan dengan maksudnya di bawah organisasi anti dadah ke ataupun penjara ke. Sebab benda tu sebenarnya kita akan belajar something. Sebab kaunseling pun kita sedia maklum, kaunseling ni adalah kita belajar tentang manusia. Kita belajar tentang diri kita juga dalam masa yang sama. Dan kalau saya diberi peluang juga, saya cubalah untuk, sebab kita tak boleh nak ambil 100% modul daripada konsultan, daripada mana-mana pihak. Kita hanya boleh memperbaharui. Jadi saya cubalah untuk aplikasikan apa yang saya dapat sekarang, sebab daripada saya zaman diploma pun saya memang join a few consultant, which is Ustaz Abid, consultant daripada Datuk Fadilah Kamsah. So bila saya weekend je ataupun saya free je, memang saya akan, maksudnya kalau macam contoh Datuk Fadilah Kamsah ada open untuk jadi facilitator. So kami akan pergilah, saya punya geng akan pergi. Sebab kalau saya dapat lihat, Datuk Fadilah Kamsah punya orang kata yuran yang dikenakan, fee yang dikenakan untuk join hanya RM15 sahaja. Jadi saya rasa tak jadi masalah pun, sebab benda tu sebab kita nak something kan. Jadi benda tu kita boleh gain. Dan apa yang kita dapat sepanjang kita punya pembelajaran ni sebenarnya kita boleh aplikasikan bukan sahaja waktu kita bekerja, tapi untuk praktikal nanti. Bila kita praktikal, kita ni melambangkan diri kita kepada maksudnya universiti lah. Kita bawa nama universiti. So kita kena melambangkan sesuatu yang unik lah, yang menarik, yang kita ni mempunyai orang kata kelainan daripada orang lain, credibility daripada orang lain macam tu. Okay, kita tengok dari segi macam mana kita nak aplikasi. Terima kasih Nina atas perkongsian. So kita lihat ya sama. So kita lihat macam mana kita nak aplikasi tu Elizabeth. Kita lihat kita dah lihat kepada 4 orang setakat ni. Kita dah berkongsi dengan Safika, kita dah berkongsi dengan Nina, kita dah berkongsi dengan Intan dan juga dengan Mukromin. Jadi kita lihat bahawa fantasi kanak-kanak tu, zaman kanak-kanak tu sebenarnya pada masa yang sama dia sebenarnya melihatkan ke kita punya kecenderungan dan minat tu kan, kecenderungan minat dia. Macam contoh Nina sendiri dia lebih suka berangan, jadi macam dia suka berimajinasi, suka main cikgu-cikgu. Jadi dia cikgu-cikgu ni maksudnya dia suka kepada membimbing kan, lebih kepada membimbing orang lain. Jadi benda itu kita nampak dia berkembang. Tapi kita boleh lihat kanak-kanak tu punya potensi melalui imajinasi tu lagi kita dah kena pasti. Tapi apa yang membuatkan dia berkembang adalah dengan ilmu dan pengalaman tadi tu. Dia terlibat dengan ilmu pengalaman dia sebagai konsultan tadi tu, dia dapat mengembangkan lagi je. Jadi fantasi saja kita boleh fokus. Kalau kita lihat kanak-kanak tu kita nampak dia berimajinasi. Jadi kita dapatkan bahawa dia ada minat, dia ada orang kata kita boleh nampak kecenderungan dia. Jadi bagaimana kita nak kembangkan dia adalah dengan pemumpukan dibajai dengan nilai ilmu dan pengalaman tadi tu. So dia ada ilmu, kita asah dengan ilmu macam tadi, macam Mukromin kita nampak dengan ilmu tadi dia boleh berkembangkan bakat dia. Begitu juga dengan Nina dengan ilmu dan pengalaman yang disertai dengan konsultan, dia boleh kembangkan dia punya kemahiran dia, kemahiran komunikasi, ada good confidence level.
Jadi itulah yang dikatakan dengan teori Hilbert bahawa setiap perkembangan tu dia ada fasa-fasa dan semua fasa-fasa tu adalah berkaitan dengan kecenderungan kebolehan seseorang itu dan bagaimana dia nak berkembang dalam dunia kerjaya dia. Ya. So kita berhenti dulu setakat ini dan sebelum kita berhenti mungkin ada beberapa soalan dan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat untuk pelajar-pelajar, silakan cikgu bagi dalam masa 5 minit untuk pelajar kemukakan soalan jika ada secara on air ataupun secara chat lah, silakan. Mungkin Firdaus ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada cikgu. Okay, tak ada. So kalau yang lain tak ada, saya rasa kita berhenti dulu setakat ini. So kita tundakan kita punya perjumpaan dengan tasbih kifarah dan surah Tu'as, insya-Allah. Besok jangan lupa kita ada midterm hari Khamis pukul 8 hingga 9. Cikgu nampak dia dah hadir dah. Nanti mungkin cikgu Dr. Jasmine akan buka. So jawab soalan struktur tak banyak betul dan betul salah Ada 10 je soalan. Okey, kalau tak ada apa kita tundakan dengan tasbih kifarah dan surah Tu'as.